Sesiapa yang sudah tingkatan 3, okay, by the way, siapa yang tingkatan 1 pun kau boleh masuk sebab ini topik tingkatan 1. Nah, tingkatan 2 pun boleh masuk sebab ini tingkatan 2. Okay, so kalau kamu nampak je rajah ni, maksudnya gambar ni, okay, tidak alasan lagi, kamu mesti kena tahu sudah benda ni. Okay, so selalunya memang orang akan tahulah kan topik ni. Okay, so kita akan tengok dekat sini. Ini kita tahu ini adalah sperma dan ini adalah ovum. Okey, sperma dan ovum. Okey, kalau kita sudah berjaya kenal pasti benda ni, baru kita pergi soalan dia. Okey, make sure kalau kau tengok gambar tu kau kenal pasti dengan betul, sebab once lah kau salah dekat sini, contoh dekat sini ada lelaki selalunya akan salah, dia boleh tulis ovari di sini. Okey, sebab dia confuse. Ovari dengan ovum dia confuse. Padahal sebenarnya ovari dia akan menghasilkan ovum. Dia akan membebaskan ovum. So sebenarnya benda tu adalah ovum, dan ovum ni ialah sel pembiakan bagi perempuan. Semua orang tahu kan? Okey, dan dia adalah sel yang terbesar. Kalau kau nak tahu, kau boleh take note. Kalau sperma pula adalah sel yang paling kecil dekat badan lelaki. Okey. Alright. Kalau sudah, kita akan pergi soalan A. Tengok soalan A, apakah kepentingan kedua-dua sel pembiakan ini? Okey, kenapa kedua-dua sel ni penting? Kenapa lelaki mesti ada sperma? Kenapa perempuan mesti ada ovum? So, apa pentingnya kedua-dua sel ini? Okey, soalan ni dia sebenarnya macam soalan 1 ni macam paling simple lah sudah kan. Tapi jawapan kau boleh salah kalau kau jawab pula terlampau simple. Kalau kau jawab terlalu simple, maybe jawapan kau akan salah. Okey. So, kalau kita tahu kedua-dua sel ni ada dekat lelaki, ada dekat perempuan. So, apa kepentingan dia? Dekat sini dia minta dia punya kepentingan. Kenapa dia perlu ada? So, kau kena jawablah kenapa dia perlu ada. Okay? Alright. Kenapa dia perlu ada? Okay, kakak akan terus bagi jawapan dekat sini. Okay, sebenarnya kau boleh jawab je dekat rumah. Kau nak tulis. Cuma kau boleh cakap sendiri apa jawapan kau. And then kakak akan bagi jawapan. So, kalaulah hampir-hampir, maksud dia kau still boleh jawab soalan ni. Maksud dia bagus. Okay? So, ini jawapan dia untuk menghasilkan zuriat. Okey, untuk menghasilkan zuriat. Okey, kalau untuk menghasilkan anak pun masih diterima. Untuk menghasilkan individu baru pun boleh. Disebabkan itu aku akan tulis atau tu. Kau boleh jawab dia anak atau individu baru. Individu baru. Okey, ketiga-tiga ni masih membawa maksud yang sama, maksudnya kau masih betul. Tak semestinya zuriat lah. Okey, anak pun boleh, individu baru pun boleh. Okey. Alright. Lepas tu next B. Okey, B. Kemandulan seringkali menjadi masalah kepada pasangan yang sudah berkahwin disebabkan oleh pelbagai faktor. Okey. So, ini adalah cerita yang B ni dia masuk bab kemandulan. Okey, kemandulan. So, pertama sekali kenal pasti kemandulan. Ada juga orang yang tak tahu apa tu kemandulan. Okey. So, kemandulan ni adalah ketidakupayaan seseorang itu untuk menghasilkan zuriat. Maksud dia, mandul ni adalah dia tidak boleh hasilkan anak. Okey, dia tidak boleh hasilkan anak. Dan selalunya benda ni dikaitkan dengan perempuan. Dikaitkan dengan perempuan dengan mengatakan hanya perempuan sahaja yang boleh mandul. Sebenarnya persepsi itu adalah salah. Kalau kamu mau tahu salah, sebab selain daripada perempuan, lelaki pun boleh mandul. Kalau kamu mau tahu. Okey? So kalau baru tahu, nanti kau bagi tahu dekat orang yang tak tahu. Okey. So soalan dia yang pertama adalah, tengok dia cakap kemandulan seringkali menjadi masalah kepada pasangan yang sudah berkahwin disebabkan oleh pelbagai faktor. Maksud dia banyak faktor orang ni
boleh jadi mandul. Okey. So, soalan dia yang pertama tu, adakah benar anggapan sesetengah orang bahawa kemandulan hanya berpunca daripada perempuan? Okey. Itu pertama dia tanya dulu kau. Adakah benar? Dia tanya kau, benarkah orang anggap kemandulan ni hanya berpunca daripada perempuan? So, kau boleh jawablah apa jawapan kau dan kau kena berikan pendapat kau. Sebab dia minta berikan pendapat anda. Soalan ni selalunya 2 markah. Okey. 2 markah lah soalan ni. Kalau soalan ni 2 markah, apa yang best? Kalau soal macam gini. Sebab, contohlah kita sudah tahu tadi, kemandulan ni, kalau kamu tahu pasal bab ni, kamu memang tahu kemandulan ni boleh terjadi di perempuan dengan juga lelaki. Bukan perempuan sahaja yang boleh mandul. So, kau memang akan cakap tidak. Okey, kau jawab tidak je. Kau dapat sudah 1 markah. Tapi kau baru jawab tidak, baru 1 markah sudah. Okey, kalau kau betul-betul boleh faham soalan yang jenis macam ni, okey, kau jawab ya atau tidak pun dapat markah sudah. Kau tulis wajar atau tidak pun dapat markah sudah. Okey. Okey. So, berikan pendapat anda, apakah pendapat kita pasal benda ni? Okey, apa pendapat kau? Okey. Kalau sains ni, kiranya dia nak boleh lari jauh kau punya jawapan tu daripada sains. Okey, hendaklah semestinya kau terlampau ikut logik yang logik kau. Okey, dia kena jawapan dia tu kau ikut logik kau. Dia kena logik yang sains lah at least. Okey, kau kena kaitkan juga dengan apa yang kau belajar selalunya. Okey. So, apakah pendapat berikan pendapat anda. So, apa pendapat kau bila kau jawab tidak? Okey. Sebab boleh juga berpunca daripada lelaki. Kenapa? So, kau explain kenapa. Okey. So, kau cakaplah, berikan pendapat anda tidak boleh berpunca daripada lelaki seperti. Okey, di sini kau kena ada kau punya fakta. Kalau lelaki mandul tu disebabkan apa? So, kalau kau belajar kan, memang dekat dalam buku teks banyak, dekat buku rujukan pun banyak. At least kau ingatlah 4. Okey. So, seperti apa? Contohnya seperti okey. Kualiti sperma yang dihasilkan adalah kurang. Disebab seperti sperma yang dihasilkan kurang berkualiti. Okey, so kiranya sperma ni dia ada juga kualiti, dia ada yang bagus, ada yang tak bagus. So, walaupun ada banyak sperma yang dihasilkan, tetapi kalau semua sperma tu kurang berkualiti, maksud dia lelaki tu dia tidak boleh membantulah untuk menghasilkan zuriat. Kan? Sebab sperma dia akan berjumpa dengan ovum nanti untuk melakukan proses persenyawaan. Maksud dia sperma yang berkualiti dia boleh menembusi membran ovum. Tetapi kalau sperma tu banyak tapi tidak berkualiti, memang tiada yang boleh menembusi membran ovum. Okey? Alright. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh komen. Macam apa lagi? Tak faham lah. Okey, komen je. Okey. Next, 2. Senaraikan 2 punca kemandulan bagi lelaki. Okey, kalau soalan begini kan, dia lebih kurang kau pernah jawab dekat atas di sini. Kalau soal macam ni keluar, selalunya kan kalau dekat peperiksaan kan, kau jangan lagi ulang yang kau sudah tulis. Kalau peperiksaan ni kan, contohlah soalan ni kau sudah tulis macam tu, soalan ni dia lebih kurang kakak minta untuk kau jawab yang lain. So, kakak suruh kau hafal 4 kan tadi. So, contohlah kau sudah guna 1, kau bagilah yang lain. Jangan lagi kau ulang jawapan kau. Okey? So, dekat sini, apakah punca kemandulan bagi lelaki? Macam mana lelaki tu boleh mandul? Sebenarnya ada banyak. Okey? So, kakak akan bagi tahu semua. Okey, beberapa lah. So, kau boleh dengar. Kau boleh dengar dulu. Okey. Yang pertama, paling senang, organ pembiakan lelaki cacat. Organ pembiakan lelaki
cacat. Okey, itu boleh jadi sebab dia. Okey. Yang kedua, hormon seks lelaki tidak seimbang. Kau boleh kaitkan dengan hormon. Sama juga dengan perempuan. Perempuan ni kadang-kadang dia boleh mandul disebabkan hormon seks dia tidak seimbang. So kiranya bila kau hafal hormon, kau hafal dua-dua sekali lah untuk lelaki dan perempuan. Organ pembiakan pun membolehkan kau hafal dua-dua sekali. Lelaki boleh jadi mandul disebabkan organ pembiakan dia cacat. Perempuan pun boleh mandul disebabkan organ pembiakan dia cacat. So kiranya kita study smart, kita hafal yang dua-dua sekali kita boleh hafal. Okay? Okay, next adalah bilangan sperma tidak mencukupi. Bilangan sperma tidak mencukupi. Itu pun boleh jadi punca kemandulan bagi lelaki. Okey, paling senang, testis tidak dapat hasilkan sperma. Semua orang tahu testis ni dia ni adalah kilang untuk hasilkan sperma. Betul? Okey, kalau kakak panggil dia sebagai kilang, dia adalah tempat pembuatan sperma dekat testis. Okey. So bila testis ni tidak dapat menghasilkan sperma, dia tidak dapat buat sperma, so memanglah tidak boleh lah kan lelaki tu untuk mendapatkan zuriat. Dia tidak boleh lah. Apa lagi? Okay, inilah juga sperma yang dihasilkan berkualiti rendah. Okay, kurang kualiti dia, ataupun duktus sperma tersumbat. Duktus sperma tersumbat ni maksud dia ada satu tiub dekat sistem pembiakan lelaki tu. Tiub ni yang akan bawa tu sperma keluar, okey, keluarlah untuk keluar dari zakar. Tetapi duktus tu tersumbat, so maksud dia sperma tidak boleh lalu keluar. So stuck dia lah dalam badan dia aja, nak dapat dikeluarkan. Okey. Okey, so senarikan dua punca kemandulan bagi lelaki, kau pilihlah mana tadi. Okey. Tapi yang paling senang macam ni lah, ini paling senang. Diorang simply boleh jadi mandul disebabkan diorang merokok dan mengambil dadah. Dua ni memang tiada sangkaan lagi, betul? Bila merokok ni, okey, sperma boleh jadi kurang kualiti. Sperma dihasilkan kurang, okey, disebabkan kau merokok. Ataupun ambil dadah, lagilah sama juga. Inilah akan menjadi punca-punca lelaki tu mandul. Okey? So, di ke sini dia ada bagi soalan, tapi kakak akan explain more lah apa soalan dia ni sebenarnya dia tanya. Okey. Cadangkan satu kaedah yang boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mengatasi masalah di atas. Jelaskan jawapan anda. Okey, sebenarnya situasi dia adalah tiub falopio perempuan tu tersumbat. Okey, kamu tahu kan sistem pembiakan perempuan dia ada tiub falopio. Di mana tiub falopio ni di situlah berlakunya persenyawaan. Kalaulah aku boleh melukis, dia lebih kurang macam ni lah. Macam ni. Macam ni kan kalau pembiakan perempuan, lebih kurang macam tu lah. So dekat sini adalah tiub falopio tu. Tiub falopio ni di sini, di bawah ni akan ada ovari, di mana ovari ni akan membebaskan ovum pergi dalam tiub falopio. Bila ada sperma masuk daripada sini, dia akan pergi dekat sini. So dia mau jumpa dekat ovum tu. Tetapi sekarang ni tiub falopio dia tersumbat. Ada something yang block dekat sini. So macam mana sperma tu mau pergi sini untuk jumpa dengan ovum? Tidak boleh. Okey. So cadangkan satu kaedah yang boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mengatasi masalah di atas. Jelaskan jawapan anda. So ini kita ada beberapa kaedah kalau kemandulan ni. Betul? Kalau kemandulan ni kita ada beberapa kaedah. Tapi kalau soalan kaedah, kamu kena ikut dia punya situasi. Okey? Kalau sesiapa yang banyak berlatihan, dia memang macam, okey, aku tahu kaedah apa mau pakai di sini. Okey, kakak sebut beberapa kaedah. Pertama, kita ada rawatan hormon. Maksud dia makan pil hormon ataupun suntik hormon. Tetapi kalau pil hormon dan suntikan hormon ni, dia punya masalah kan, mesti berkaitan dengan hormon. Contohlah, dia cakap isteri ni dia punya hormon tidak seimbang, lelaki ni pun hormonnya tidak seimbang. So macam mana kaedah dia orang mau mengatasi masalah kemandulan? So di situ baru kau boleh cakap orang boleh makan pil hormon ataupun ambil suntikan hormon.
Ada si Fudail kah? Ada Mifat nih. Rasanya ada Mifat nih. Hai. Okey. Kamu ni memang rajin lah. Okey, semua orang stay sini. Tengok ni kejap, kakak mau ajar. Okey. So, yang pertama tadi pasal rawatan hormon. Okey, yang kedua pasal pembedahan. Pembedahan pun boleh pembedahan. Yang ketiga, persenyawaan in vitro. Ini yang ramai orang dah ingat. Nama dia adalah IVF. IVF. Okey, IVF. In vitro fertilization. Tapi dalam bahasa Melayu sahaja kau hafal. Persenyawaan in vitro. Okey. So, macam mana kita mau, apakah cadangkan satu kaedah? Kalau kau jawab soalan peperiksaan kan, kalau macam ni, kau jangan terus jelaskan jawapan kau tiba-tiba. Tiba-tiba kau jelaskan jawapan kau. Padahal di sini kau akan dapat free satu markah untuk satu kaedah yang diminta. Okey? So, kau boleh pakai kaedah in vitro. Kau pakai kaedah in vitro. Lepas tu kau sebenarnya tak tahu pun apa kaedah in vitro. Kau tak tahu pun. Apa sudah kaedah in vitro kau tak tahu. Tapi sebenarnya kau jawab macam ni, kau sudah dapat satu markah. Okey. Tapi kalau kau dah hafal, kenapa kau dah hafal? Okey, rugilah markah kau dekat sini. Okey, so macam mana kita mau jelaskan kaedah in vitro ni? Kau jelaskanlah di mana sperma dan ovum. Okey, siapa yang baru tahu, kakak bagi tahu kamu sperma dan ovum disenyawakan dalam piring Petri lepas tu zigot yang terbentuk tu nanti, zigot yang terbentuk akan dipindahkan semula ke badan ibu tu. Okey, sekejap. Siapa yang confused tu sekejap. Kakak tulis dulu jawapan yang lengkap. Okey, persenyawaan in vitro ni macam gini. Okey, tadi perempuan tu dia punya tube falopio tersumbat. Betul? Tersumbat atau tube falopio dia memang sudah rosak lah. Okey, dua situasi kamu ingat kalau kaedah in vitro ni, tube falopio perempuan tu rosak ataupun sudah tersumbat lah. Okey, so kita pakai in vitro. In vitro ni cerita dia macam gini. Okey, mula-mula perempuan tu dia akan diberi suntikan hormon. Tadi kakak cakap kenapa suntikan hormon? Okey, dia perlu diberi suntikan hormon untuk rangsang penghasilan ovum supaya kita mau ada ovum terbebas dekat dia punya tube falopio. Okey, dekat dia punya tube falopio. Lepas tu, okey, ada dia punya proses. Ovum tu akan dikeluarkan dari ovari dan disenyawakan dengan sperma di luar badan isteri. Okey, maksud dia punya ovum tu akan diambil. Lepas tu ada satu piring, nama dia piring Petri. Lepas tu dekat dalam tu akan diletakkan ovum, diletakkan sperma. Lepas tu diorang akan bercantum dekat sana, dekat piring tu. Tapi ini di luar badan isteri tu. Okey? Lepas tu sudah begitu, apa jadi kalau sperma jumpa dengan ovum, apa jadi? Akan terbentuk zigot. Betul? So zigot ni dia akan berkembang menjadi embrio. So bila dia berkembang jadi embrio, sebab zigot dia akan jadi zigot kan, macam kalau mau perasan dengan kamu tengok sperma, dekat dalam sperma ada nukleus. Dekat dalam ovum ada nukleus. Nukleus ni yang hitam ni. So, bila ini jumpa dengan ini, dia akan membentuk macam ni lah. Besar lah kiranya. Sudah hitam ni. Okay. So, ini zigot. Zigot ni dia akan membahagi berulang kali untuk dia membentuk embrio. Sudah dia membentuk embrio. Okey, sudah dia membentuk embrio. Embrio tu akan dimasukkan semula ke dalam uterus isteri dia. Uterus ni siapa yang confuse? Uterus tu maksudnya rahim lah. Tapi dalam sains kita sebut dia sebagai uterus. Okey, akan dimasukkan dalam uterus isteri. Lepas tu embrio tadi tu dia akan menempel pada uterus. Lepas tu berkembang menjadi fetus. Kamu faham kan dia punya
dia punya susunan. Ada orang masih salah susunan. Mula-mula kalau ini sudah jumpa ini, dia jadi zigot dulu. Lepas tu zigot tu membahagi berulang kali membentuk embrio. Lepas tu embrio ni dia akan membentuk, dia akan menempel dekat uterus, dia akan berkembang, lepas tu dia jadi fetus. Okay, so ini susunan dia. Bukan tiba-tiba jadi fetus sudah. Tiba-tiba ini jumpa ini, tiba-tiba jadi fetus sudah. Awal betul. Okay, so zigot, embryo, fetus. So ini jawapan dia. Boleh faham? Kiranya perempuan tu, kalau macam bahasa mau bercerita lah kan, perempuan tu kena suntik hormon supaya rangsang dia punya ovari, keluarkan ovum. Lepas tu ada ovum tu diambil, dikeluarkan, lepas tu disenyawakan dengan sperma di piring Petri. Lepas tu bila sperma tu sudah jumpa dengan ovum, diorang bercantum membentuk zigot. Zigot ni membahagi jadi embrio. Okey, akan disuntik semula, akan dimasukkan semula ke dalam badan isteri, dalam badan ibu tu lah. Lepas tu embrio tu apa tugas dia? Dia akan menempel. Okey, kamu tahu kan menempel? Okey, ini kan uterus. Ini uterus kan? Sini area uterus kalau kamu mau tahu. So uterus ni, embrio akan menempel di sana. Menempel ni bagi aku samalah dengan melekat. Tetapi kalau kau guna melekat, otomatik jawapan kau salah. Sebab terma dia dekat dalam sains adalah menempel. So, dia akan menempel dekat sini. Menempel lah dah. Lepas tu dia akan berkembang jadi fetus. So, itulah kaedah in vitro. Okay? Kaedah in vitro. Persenyawaan in vitro. Okay, boleh? Okay, kalau kamu ada soalan pasal ni, boleh je tanya. Lagipun ini form 1. Mungkin ramai orang lupa sudah kan. Sebab dia tingkatan 1. Tingkatan 1. Menempel bukan melekat. Okay. So kamu kena tahu terma-terma dalam sains yang betul. Okay. Sebab kita nak boleh sembarangan je. Okay. Macam. Okay. So, kalau ini okey, tak ada problem. Mari kita pergi soalan yang kedua. So, kakak akan gerakkan kamera ni untuk soalan yang kedua. Okey? Macam apa? Macam ni sikit. Okey, kita akan tengok soalan yang kedua dekat sini. Okey, ini soalan yang kedua. Sorry ada lighting sikit. Sebenarnya ini adalah ciri. Ciri juga tu. So, mari kita tengok soalan ni. Okey, untuk soalan 2. Okey, kalau kamu perasan ini bab apa? Ini bab apa? Selalunya dalam kelas online, okey, kami ada kelas online sepanjang tempoh ni. Okey, kelas online ni paling simple. Sejam je sehari. Tapi kau dapat input yang banyak. Okey. Ada juga orang yang ambil kelas online dengan kami, tapi dia untuk sambung silibus. Sambung silibus ni, maksud dia macam gini. Dia belajar sudah awal-awal. Okey, tengok PKP hari tu bulan 3 kan? 18 kah? 18 Mac. Lebih kurang lah. Okey, so kau sudah terstuck. Maybe kau stuck di bab 4. Tapi ada orang yang dia smart lah, di mana dia mau juga sambung belajar awal-awal. Bila masuk sekolah, tak confuse. Okey? Tak confuse. Sudah tahu. Sudah dapat sikit-sikit. Dan masih ingat. Ada juga orang yang dia mau join yang ulang kaji. Kami ulang kaji je. Tingkatan 1, tingkatan 2. Tingkatan 1, tingkatan 2. Kami ulang kaji itu je. Sampai orang boring sudah. Sampai orang ingat sudah jawapan. Okey? Ada masuk tadi Lulu. Itu dari kelas online lah tu. Kalau kamu berminat, okey? Sepatutnya saya tulis dekat whiteboard ni, tapi nak muat pula. Kalau kamu berminat, kejap lagi tutor Hayati akan tulis nombor dekat sana. Kamu boleh save. Kalau macam kamu nak mau tekan pun sekarang, kamu boleh save je dulu number tu. Okey? Sejam sehari, 50 je satu subjek. Lepas tu 50 satu subjek, tapi kau dapat 4 kali kelas. Okey? Alright. So, kalau sudah, kita pergi soalan 2. Okey, soalan 2 ni kamu tengok, kamu nampak ke apa? Kamu nampak apa di sini? Atau kamu nak nampak apa-apa? Okey, kalau kakak bagi tahu direct, kau memang tahulah ini bab ni mesti kau dapat figure out. Tapi kalau dia bagi peperiksaan, soalan ni macam gini je. Kau tahu ke ini bab apa?
Okey, sepatutnya kalau bab ni kau kena tahu sudahlah. Ini adalah tingkatan 2. Yang ini tadi tingkatan 1 ah. Ini tingkatan 2, bab 6. Tajuk dia asid dan alkali. Okey, asid dan alkali. So mari kita ulang kaji bab ni. Alright, so soalan dia adalah seperti yang di sini. Rajah menunjukkan satu situasi di dapur rumah Ana. Actually dia ada gambar lah. Gambar ni Ana dengan ibu dia di dapur mereka. Di dapur dorang lah. Lepas tu dorang mau memasak. Okey, dia punya masalah. Ibu Ana hendak memasak kari asam. Okey, kau kena tengok-tengok betul-betul lah. Sebenarnya soalan ni kakak pernah bagi dan ada orang baca kari ayam. Lepas tu dia tanya, "Kak, apalah kaitan?" Okey. Ini kari asam. Okey, dia mendapati botol cukanya. Kau sini kau highlight sudah. Adalah masalah. Kau nampak sudah cuka, kau mesti ingat sudah asid. Cuka ni dia selalunya keluar di bahagian-bahagian asid alkali je perkataan cuka ni kan. Okey, so dia mendapati botol cukanya sudah kosong. Apakah cadangan Ana kepada ibunya? Okey, dia mau masak kari asam. Kalau kari asam mestilah masam kan. Nah, okey. So, tiba-tiba dia mau masak kari ni, tapi cuka dia habis. Bayangkan, tengok orang ni tak prepare. So, botol cuka dia kosong. So, apa cadangan Ana kepada ibunya? Okey. So, bila kau tahu sudah ini pasal kari asam, bukan kari ayam, maksudnya kita akan ganti dengan daging dekat sini. Kita kena ganti dengan apa yang kita boleh ganti dengan cuka. So, semasa kakak explain ni, soalan ni, dekat student, okay, diorang cakap, oh, cuka rasa dia masam. Jadi, kita mesti pilih bahan-bahan yang berasid lah kan, Kak? Kakak pun yang bangga lah, yang, ya betul, asid. Okay, lepas tu, ada juga orang jawab, asid hidroklorik. Lepas tu kakak yang kenapa kau jawab ini? Sebab ini asid, Kak. Dia cakap, ini asid. Lepas tu kakak mengamuk lah. Kakak mengamuk lah time tu. Tak silap kakak mengamuk. Okay. Okay. Yang untuk soalan ni, kau ikut situasi dia. Dia ni tengah mau memasak. Kenapa kau mau letak asid hidroklorik kan? So, kau kena pilih yang logik. Kalau cuka, mau masak kari asam, tiada cuka, cari benda masam yang lain boleh diganti di dalam masakan tu. Okay. So, apa yang kamu rasa? Kamu tak payah jawab lah. Kamu jawab di rumah kamu je. Kamu teka je. Kamu jawab lah apa-apa. Okay. Lepas tu, ramai juga lelaki tak boleh jawab. Sebab tak tahu kan? Tak tahu, jarang pergi dapur. So, lelaki, kamu tengok sini. Okay. So, kita boleh pakai jus limau nipis. Boleh. Okay, boleh. Sudahlah, habislah. Kalau kamu jawab lemon, boleh lah. Boleh, lemon pun diterima. Apa-apa makanan yang masam lah. Okay. Asam-asam. Kalau orang Sabah kan asam-asam. Asam-asam janganlah. Okay. Yang logik. Dia mau masak kari ni. Okay. Okay, nanti kakak bagi tahu apa lagi jawapan lain. Ada lagi soalan dia tu. So, apakah ciri-ciri bahan yang dicadangkan? Okay. Okay, sekarang jawapan kita ini. Jus limau nipis. So, apa ciri-ciri bahan yang dicadangkan ni? Okay, ciri-ciri dia apa? Kakak lupalah apa mistake student hari tu. Okay, so kalau ciri-ciri kau kena tengok jus limau nipis ni apa ciri-ciri dia. Kau boleh jawab dia masam. Ataupun kau boleh jawab berasid. Macam itulah. Okay, pilihlah mana satu yang kau mau. Okay, saya sudah tahu apa dia jawab hari itu. Apakah ciri-ciri bahan yang dicadangkan berwarna hijau, dia cakap. Paling mengamuk sudah saya tentu. Okay, ciri-ciri ni sudah kak cakap dia mesti melibatkan sains. Kalau ini ciri-ciri dia, maksud dia membagi tu nilai pH kurang daripada 7 kah? Ini kan bab asid dan alkali. Time tu kan orang ada jawab masam, ada yang jawab ada yang jawab berwarna hijau, ada yang jawab satu lagi sedap. Okay.
So, kamu betul-betul, kalau jawab betul-betul lah. Tengok soalan tu betul-betul dekat sini. Ciri-ciri ni, ada kena ajarkan. Kamu tahu ini adalah asid. So, apa ciri-ciri ini dia berasid. So, apa ciri-ciri yang berasid ni? Dia mesti masam. Ataupun nilai pH kurang daripada 7 pun boleh. Okay? Alah, sorry. Okay, kalau sudah, kita pergi yang seterusnya. Berdasarkan Rajah 6.1, cadangkan satu bahan lain yang boleh digunakan. Di sini ramai juga orang stuck lah. Sebab dia sudah bagi jus limau nipis, sekarang dia nak boleh fikir sudah apa lagi yang dia boleh ganti selain daripada jus limau nipis. Masalah dia sudah bagi yang pertama, cuka dia habis. Dia minta suggestion, apa yang kita boleh tukar. Kita sudah berhabis fikir, kita sudah tahu, okay, jus limau nipis. So, kita sudah jawab, kita sudah selamat. Tiba-tiba dia tanya lagi di sini. Cadangkan satu bahan lain yang boleh digunakan. Maksudnya lain daripada ni. Okey? So, apa? Apa jawaban kau? Boleh kau fikir apa? Bolehlah kalau kau meletak lemon, bolehlah. Okey, jus lemon. Dia punya jus tu. Okey? So, kau boleh juga pakai, kalau kamu mau tahulah, boleh juga pakai jus nanas. Kiranya dia masam jugalah. Bolehlah membentuk kari asam yang mamak dia mau masak. Boleh. Okay? Alright. Bolehkah? Siapa-siapa yang ada soalan, kamu boleh tanya. Siapa-siapa yang baru masuk, kita tengah study pasal bab 6 tingkatan 2 ni. Sekali dengan dia punya format menjawab. Okay? Siapa yang rasa dia masuk live ni, dia yang, wih, apa ni? Aku lupa sudah ni. Siapa yang macam tu, okey, dia sepatutnya tengah fikir ni, dia mesti buat apa ni, okey? Okey, rugi kalau kamu lupa. So, di sini soalan yang seterusnya, Rajah menunjukkan ubat gigi. So, ada ubat gigi lah, ada lukisan ubat gigi. Tapi saya nak lukis lah. Okey, kakak cuma bagi tahu je dia ada ubat gigi kat sini. So, nyatakan pemerhatian yang diperoleh sekiranya ubat gigi itu diuji dengan kertas litmus merah. Ini macam mana? Dari tahun 6 lagi kau belajar ni. Tak payahlah sebut kau tingkatan 3 kau mesti tahu. Tak. Dari tahun 6 kau belajar ni. Tahun 5 lah, tahun 5. So, sepatutnya kau sudah tahu bagi kakak ini adalah soalan bonus dalam sains. Penukaran kertas litmus. Bila dia keluar di soalan form 3, kakak tak akan tolong langsung. Sebab kamu sudah belajar di tahun 5 pun. Okay? So, kiranya lama sudah belajar lah. Okay. Tapi bagi sesiapa yang lupa lagi, yang macam, aduh, aku lupa lah ni. Aku tak tahulah. Okay. So, kakak akan ajar lah. Okay. Pertama sekali, kenal pasti ubat gigi ni sifat dia apa? Ubat gigi ni sifat dia apa? Ubat gigi masam kah? Ubat gigi apa? Okay. Ubat gigi ni kalau kamu mau tahu dia jatuh, sifat dia adalah alkali. Kita ada 2 je kan? Okay, actually kita ada 3. Acid, alkali, neutral. Ini belum aku tanya. Neutral rasa apa? Mesti ramai yang confused. Okay, kalau alkali rasa dia pahit. Kalau acid rasa dia masam. Kalau neutral, dia rasa tawar, dia rasa masin, dia rasa manis. Itu neutral. Okay, so sekarang ni kita fokus untuk alkali lah. Okay, rasa pahit. Okay, so alkali, ubat gigi adalah alkali. Sekarang kita mau tahu, kalau dia diuji dengan kertas litmus merah, apa jadi sama kehidupan dah? Taklah, apa sebenarnya jadi sama kertas litmus tu? Adakah dia tukar warna? Adakah dia nak tukar warna? Okay, so macam mana? Okay, kakak padamlah yang di atas ni. Sini je lah saya tulis. Okay, dia ada dia punya cara. Cara untuk ingat dia kan adalah kau ingat perkataan sambal. Betul lah, nak tipu nak tipu. Ini ingat perkataan sambal. Okay, di mana sambal ni, M ni warna merah, B ni biru. Okay, itu dulu kau kena tahu. M ni merah, B ni biru. Al ni alkali. Okay, S. So, dia sebenarnya acid secara diam-diam. Okay,
So sebenarnya kalau ada student dia akan hafal di sambal kali lah. Tapi paling senang kau hafal sambal lah, sambal je. Lepas tu kau tambah-tambah dekat depan, dekat belakang ni. Dan kena tahulah M tu merah, B tu biru. Okay. So macam mana kita mau tahu penukaran dia? Sekarang ni kita tengah mau berurusan dengan alkali. Sebab ini cerita pasal alkali. So kalau alkali, nampakkah dia berdekat dengan siapa? Huruf B. Dia berjiran dengan biru. Kita tidak akan pernah suka jiran dia, peduli. Kita akan mau ambil jauh daripada jiran dia. Mesti ambil yang jauh, warna yang jauh. Which is warna yang jauh dekat sini adalah warna merah, M. Okay, kakak cakap kita akan ambil yang dekat dengan dia. B kita akan ambil. So kita akan ambil daripada M ni, kamu tarik dia pergi belakang sini. Okay, nampakkah? Okay, alright. So M tarik pergi belakang, maksud dia daripada merah dia terus bergerak pergi biru. So apalah di sini? Sudah kita tahulah bertukar pergi biru. Kalau acid macam mana? Cuba kamu tengok acid, AS. Dia berdekat dengan warna apa? Merah. Adakah kita akan mau dengan jiran dia? Tiada yang mau dengan jiran dia. Kita mesti ambil yang jauh warna dia, iaitu warna biru. So daripada biru ni kau tarik pergi belakang. Okay, so kau tahu daripada biru dia bergerak pergi merah. Dia akan lalu merah. So, kalau acid biru jadi merah. Biru bertukar merah. Kalau alkali, merah bertukar biru. Ikut anak panah lah. Okay, so ada juga orang, dia memang tahu sudah nih. Sekali dia jawab macam ni. Biru. Wow. Paling simple sudah dia jawab. Dia jawab macam ni je. Okay. Okay, kalau macam ni, PT3 ni kadang-kadang skema dia strict. Jadi, kita ni nak mau rugi. PT3 habis pula sudah. Tiada PT3 pula. Cuma akan ada penilaian baharu. So, sebab tu kakak cakap ini berformat peperiksaan. Sebab kau memang confirm akan jawab peperiksaan. Okay, so kalau peperiksaan lah. Janganlah tulis biru je. Kedekutnya kau dengan ink pen kau kan. Okay, so tulislah. Dia akan bertukar biru pun boleh. Bertukar kepada warna biru pun boleh. Okey, janganlah biru je. Bagi tahulah dia akan bertukar. Benda ni dia memang akan bertukar. Okey, kalau kamu ada pernah guna kertas litmus ni, kamu tahulah. Merah lepas tu letak dia dekat apa, terus dia jadi warna biru. Lepas tu cikgu pun cakap, itu apa? Itu alkali. Time tahun 5. Okey. Next. Soalan yang seterusnya, B. Okey, terangkan mengapa memberus gigi dapat mencegah kerosakan gigi. Okey, kau kena tengok level kau masa kau jawab soalan ni. Okey, kamu adalah tingkatan 3. Maksud dia jawapan kau tak akan simply boleh macam ni. Supaya gigi sehat. Wah. Okey, ataupun supaya gigi bersih. Okey, itu tahun 6 bolehlah jawab macam tu. So, sepatutnya ini adalah aplikasi kan. Dia adalah aplikasi asid dan alkali ni dekat dalam kehidupan kita. So, kenapa lepas kau makan kau mesti berus gigi? Kenapa? Cuba kau jawab sendiri dulu. Mesti kau jawab macam ni kan, supaya gigi bersih lah. Okey, tapi kalau kamu belajar dekat form tu, dia ada explanation dia dalam sains. Explanation tu yang kau kena tulis. Explanation tu yang kau kena tulis. Okey. Kejap. Saya akan bagi tahu kamu jawapan dia, tapi sebelum tu saya bagi kamu chance lah apa cerita dia kamu rasa. Okey. Ada sudah? Kau masih lagi gigi akan menjadi bersih. Okey. So dia macam ni. Ubat gigi, terangkan mengapa. Nampakkah soalan terangkan? Terangkan. Okey, cakap dekat orang, aku suka kau. Lepas tu perempuan tu tak akan percaya. Dia akan suruh apa? Kenapa? Maksudnya dia disuruh terangkan. Takkan kita cakap lagi aku suka kau. Kena reject lah. Kan? Sebab terangkan ni dia mesti yang panjang. Dia mesti yang detail. Betul? So, bila kau nampak soalan terangkan ni, bersedia untuk jawapan kau panjang sedikit. Bukannya gigi bersih. Wah. Okay. So, terangkan kenapa. So, pertama, dia cakap kenapa berus gigi dapat cegah kerosakan gigi. So, kau berus gigi guna apa? Ubat gigi. So, explain dulu
Ubat gigi bersifat alkali. Ubat gigi bersifat alkali. Okey, itu dulu. Kau explain dulu. Okey, ubat gigi bersifat alkali. So, kenapa dengan alkali ni? Kenapalah kita mesti mau ada alkali tu dekat dalam mulut kita? Okey, kalau kamu mau tahu, alkali ni akan meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Okay, jap, saya salin dulu jawapan dia, barulah saya explain. Okay. Alkali akan meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria bila kau makan terus kau nak berus gigi. Okay. Lepas kau nak berus gigi. So, apa jadi dengan sisa makanan tu? Sebenarnya dia itu adalah bakteria. Dan bakteria ni dia akan hasilkan asid. Maksud dia sekarang mulut kau berasid. Sebab tu, kalau kau nak berus gigi selalu, sebelum kau tidur kau nak berus gigi. Okay. So, bakteria tu, dia akan hasilkan asid. Asid ni sifat dia apa? Mengakis. Betul? Sebab tu kau punya gigi boleh berlubang. Faham tak? Dari situlah benda tu datang. Okay. So, bila kita berus gigi, ubat gigi ni sifat dia alkali. Bila mulut terlampau berasid, berus dengan alkali, neutral balik. Gitu je lah cerita dia. Maksud dia ini kamu pernah belajar dekat aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Contoh paling last. Jangan dulu kamu lari. Contoh paling last. Shampoo. Okay. Kalau kau shampoo rambut, okay, shampoo rambut yang kamu pakai itu sebenarnya dia bersifat sedikit alkali. So, rambut kau akan kasar. Okay, semacam kalau kakak shampoo rambut memang perasan dia akan sedikit kasar. Okay, so mau pakai apa? Kita pakailah perapi rambut. Sebab perapi rambut tu sifat dia adalah asid. So, bila kau pakai perapi rambut, lepas tu kau punya rambut sekarang akan neutralkan sisa shampoo dekat rambut kau tu. So, rambut kau licin, berkilat, sehat. Okay, kiranya kau yang paling cantik sudah time tu. Macam tu lah, okay? Okay, apa lagi jadi kalau kau kena gigitan semut api? Gigitan semut api. Kalau kau kena gigit semut api kan, gigitan tu adalah sifat dia berasid kalau kamu mau tahu. Semut api tu yang digigit kau tu sifat dia berasid. So, kau boleh rawat dia dengan letak serbuk bikarbonat sebenarnya. Jangan kau ketawa. Okay? Kita boleh letak serbuk bikarbonat sebab dia bersifat alkali. So, sepatutnya kalau dia terlampau berasid, tak boleh terlampau berasid. Dia kena neutral balik. So, kau letak something yang beralkali. Okay? Alright. So itulah kita punya live hari ini. Okay? Pasal tingkatan 1 dan tingkatan 2 dan cara mau jawab dia based on soalan yang diberi. So, kakak harap kamu dapat something. Okay? Kamu dapat something daripada live hari ini. So, sebelum kamu pergi, kakak akan bagi tahu dekat kamu semua yang Tan, sepanjang cuti sekolah ni, berapa lama kamu cuti sekolah? 3 bulan. Okay? Sebagai buktinya, adik kakak tingkatan 2. Okay, dia tingkatan 2. Tadi kakak buat quiz dengan dia, tanya soalan tingkatan 1. Lupa. Okay, sebab langsung tidak belajar sains. Dia nak belajar sains. Dia belajar matematik je. Okay. So, sebab itulah kamu rugi kalau kamu membiarkan masa kamu yang lama cuti ni hanya untuk kamu relax. Okay? So, kalau boleh, kami boleh tolong kamu untuk disiplin belajar. Yang penting daripada kamu untuk mau committed mau belajar atau tidak. Okay? So, kamu boleh join kelas online TANS. Okay? Kelas online ni hanya sejam sahaja. Okay, sejam sahaja. So, sejam kau ready. Contohnya jam 4 sampai jam 5, kakak akan ajar kau. Apa yang best? Kau boleh tanya soalan. Paling best kau boleh tanya soalan. Lepas tu, dia adalah pembelajaran yang 2 hala. Di mana bukan kakak siok sendiri. Kakak confirm akan suruh kamu jawab juga. Maksudnya akan ada komen naik dan kakak akan betulkan jawapan kamu. Okay? Sebab sains orang selalunya dia apa? Dia tak yakin dengan jawapan dia. Dia malu-malu mau kasih jawapan dia.
Tapi kalau dengan kakak akan paksa juga. Kau tulis jawapan kau sekarang. Okay? Supaya apa? Kakak boleh betulkan dan kau boleh hasilkan lepas ni jawapan kau yang berkualitas. Berkualiti lah maksud dia. So, memang tak rugi join kelas online TANS. Kalau kamu mau join, berminat, boleh tanya dekat parents kamu. Lepas tu, ada number tutor Hayati share dekat bawah tu, boleh save. Ataupun pergi FB page kami. Di situ memang berlamak nombor kami. Okay? So, kalau berminat belajar dengan kakak, boleh join kelas kakak, kelas sains. Okay, kakak ajar kelas sains UPSR, Form 1, Form 2, Form 3, Form 5 pun kakak ajar. Okay, so itu sahaja live hari ni. Siapa-siapa yang share dalam live ni, siapa yang share tadi, thank you. Siapa yang stay, thank you. Siapa yang dapat something, good job. Kita jumpa lagi. Kalau ada masa, kakak akan buat lagi kelas free macam ni. Okay, kalau kamu suka, kamu boleh yang komen yang lagi-lagi. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Bye-bye. Assalamualaikum.